Bersama Maths Mudah bersama Cikgu Eti. Hari ini Cikgu akan memberi penerangan bab 9 kebarangkalian peristiwa berulang. Jom anak-anak. Okey anak-anak, kita nak tengok dan menentu sahkan konjektor tentang rumah kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, untuk menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung, formula dia adalah kebarangkalian peristiwa A darab dengan kebarangkalian peristiwa B, iaitu sini. Okey, jadi kita tengok soalan dia. Kotak F ada 7 kad, berlabel P, A, M, E, R, A, N, dan kotak G menggunakan 5 kad, berlabel nombor 3, 5, 6, 8, 11. Jadi macam mana kita nak tentukan dia punya kebarangkalian? Kita buat dulu P mendapat huruf P. So P ni ada satu saja. Jadi dia ada 7 dia punya ruang sampel. Jadi untuk kebarangkalian mendapat huruf P adalah 1/7. Kebarangkalian mendapat nombor genap pula dalam kotak G. So nombor genap ada 2, 6 dengan 8. Jadi ruang sampel, total ruang sampel adalah 5. Jadi jawapan dia adalah 2/5. Jadi untuk mendapatkan kebarangkalian mendapat huruf P dan nombor genap, kita akan pakai formula PA darab dengan PB. Okey, nilai untuk PA adalah 1/7 darab dengan 2/5. Jadi kita akan dapat 2/35. Okey, untuk kita sahkan formula ni, kita akan senaraikan unsur dia. Jadi P dengan nombor genap adalah P6 dan P8. Jadi ada 2 unsur dan nilai NS dia adalah 7 darab 5 iaitu 35. Jadi untuk dapat kebarangkalian A persilangan B adalah 2/35. Jadi bila anak-anak tengok 2/35 dengan 2/35, nilai dia adalah sama. Ini bermaksud terbuktilah bahawa kaedah untuk dapat dua-dua jawapan ni adalah sama. Faham anak-anak? Okey, kita akan tengok contoh seterusnya macam mana nak menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Kita akan pakai formula yang sama, iaitu kebarangkalian peristiwa A akan darab dengan kebarangkalian peristiwa B. Okey, untuk contoh ni cikgu akan tunjukkan dia ada 2 kotak, kotak A dan kotak B. Dia nak hitung kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 dan huruf Z. Jadi kita akan selesaikan dulu kebarangkalian faktor bagi 9. Jadi kebarangkalian faktor bagi 9 ada di kotak A, iaitu 3 dan 9. Jadi jumlah dia adalah 2. 2 per dengan ruang sampel ada 4. Seterusnya kita akan tengok kotak B pula untuk mendapatkan kebarangkalian huruf Z. So huruf Z ada 1 saja, ruang sampel ada 3. Jadi jawapan dia adalah 1/3. Jadi untuk dapat kebarangkalian faktor bagi 9 dan huruf Z adalah 2/4 akan darab dengan 1/3. Jadi jawapan dia adalah 2/12. Kita boleh pemudahkan, kita akan dapat 1/6. Okey anak-anak. Okey, jom anak-anak kita tengok contoh seterusnya. Sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg tersebut, satu demi satu tanpa pemulangan. Yang ni yang paling penting. Kalau dah pilih, dia takkan pulangkan. Warna guli dicatat. Okey, soalan A dia nak wakilkan situasi di atas dengan gambar rajah pokok. Okey, untuk bina gambar rajah pokok, kita akan mula dengan guli yang pertama. Okey, jadi guli pertama, kalau cabutan yang pertama adalah warna hijau. So, kebarangkalian untuk mendapat guli berwarna hijau adalah 8/9. 8 ni untuk apa? 8 ni untuk 8 yang berwarna hijau. 9 ruang sampel. Ruang sampel ada 9 semuanya, iaitu 8 guli hijau dan 1 guli merah. Dan untuk guli yang pertama juga, kebarangkalian mendapat warna merah adalah 1/9. Kenapa? Sebab merah hanya ada sebiji dan jumlah ruang sampel adalah 9. Seterusnya untuk guli yang kedua, jika
mendapat guli hijau juga, jumlah ruang sampel akan tinggal 8. Sebab apa? Sebab tadi dah ambil dah hijau untuk guli yang pertama dan dia kata dalam soalan tanpa pemulangan. Jadi, bila dah ambil guli hijau dah tadi yang pertama, jadi sekarang ni guli hijau cuma tinggal 7 dan ruang sampel cuma tinggal 8. Jadi, kita akan dapat 7/8. Yang kedua, jika cabutan pertama tadi kita dah dapat guli hijau dan cabutan guli yang kedua kita mendapat merah, jadi guli merah tetap ada sebab tadi masa cabutan pertama kita dapat hijau. So guli merah tetap nilai dia 1. 1/8? Sebab apa? Ruang sampel dia 8. Okey, seterusnya kalau yang kedua tu kita dapat merah. So bila yang kedua dapat merah, guli merah dah tak ada. Sebab apa? Sebab guli merah cuma ada 1. Bila dah dapat, dia tak boleh pulang semula. So nilai dia adalah 0. Jadi, bila dapat guli merah untuk cabutan yang pertama, jadi guli hijau masih ada 8. Dan jumlah guli ruang sampel adalah 8. Jadi, untuk guli yang kedua, jika dapat guli merah cabutan pertama dan guli hijau cabutan kedua, kebarangkalian dia adalah 8/8. Jadi, kesudahannya adalah hijau-hijau, hijau merah dan merah hijau. Okey, itu untuk gambar rajah pokok. Seterusnya, hitung kebarangkalian guli kedua berwarna merah. So, kita akan tengok guli kedua yang berwarna merah. Yang ni anak-anak. So, guli pertama of course akan warna hijau. Jadi, PA darab PB akan dapat 8/9 darab dengan 1/8. Yang ni kita boleh potong saja. Jadi jawapan kita akan terus dapat 1/9. Okey, untuk soalan kedua, mendapat kedua-dua biji guli berwarna hijau. Okey, so untuk dapat dua-dua biji guli berwarna hijau, kita akan pakai yang ni sahaja anak-anak. Okey, so PA darab PB. Jadi, PA yang pertama 8/9 iaitu kebarangkalian untuk guli hijau. Dan PB yang kedua juga kebarangkalian mendapat guli hijau juga tapi untuk cabutan yang kedua iaitu 7/8. So, sama juga kita boleh pemudahkan. Kita akan dapat jawapan dia 7/9. Okey, selesai anak-anak. Okey, cikgu harap anak-anak faham apa yang telah cikgu ajar. Selamat belajar anak-anak.